Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Yang dikasihi bonda dan seluruh isi keluarga serta tuan-tuan dan puan-puan, para sahabat dan rakan-rakan FB serta anak-anak jemaah yang mengikuti kuliah kita pada Sabtu pada hari ini. Mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hari ini menggunakan mikrofon yang dipinjamkan oleh salah seorang sahabat FB kita, Tuan Haji Syuhaini daripada Qaryah Ampang Jajar, Masjid Al-Hasanah. Kawan kita ni selalu duduk ketika saya berkuliah di masjid itu menggunakan mikrofon ini. Jadi susulan daripada kuliah kita baru-baru ini, tuan-tuan bagi tahu tak dengar, jadi kurang dengar. Jadi saya alhamdulillah dipinjamkan oleh sahabat kita ini, besar pahalanya untuk dapat kita upgrade kita punya sistem suara kita. Mudah-mudahan lebih sempurna, lebih jelas pendengaran tuan-tuan. Okey, saya mengalu-alukan sahabat-sahabat kita yang baru kali pertama bersama dengan kita. Untuk makluman sahabat-sahabat sekalian, kuliah kita ini dah masuk kuliah yang keempat, siri yang keempat pada hari ini, iaitu kuliah sempena PKP dan COVID-19 yang telah masuk ke fasa yang ketiga. Seminggu sahaja lagi kita akan sama-sama menyambut kedatangan Ramadan yang kita rindui. Kita sedang sebenarnya hampir sekali untuk bertemu dengan Ramadan, penghulu segala bulan, yang tentunya tuan-tuan sendiri, semua kita merasai akan kelainannya. Telah pun jelas bahawa kita tak akan dapat lagi Ramadan dalam sesi kali ini macam dulu-dulu. Kita boleh pergi ke masjid, ya, kita boleh pergi ke surau berjemaah dengan kaum keluarga sahabat handai di masjid surau untuk Ramadan, dan juga ada setengah-setengah masjid surau kita buat tazkirah Ramadan. Tetapi norma baru kita akibat daripada COVID-19 ini, satu wabak yang sedang melanda bukan sahaja negara yang kita cintai, bahkan seluruh dunia sedang dibadai dengan COVID-19. Satu daripada jundun min junudir rahman, tentera daripada tentera-tentera Allah yang dihantar oleh Allah untuk memberikan tarbiyah kepada manusia supaya mereka itu merenung
bermuhasabah dan kembali kepadanya. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat sekalian, sebagaimana biasa kita nak mulakan dulu hari ini dengan memberikan penghargaan dan terima kasih kepada frontliner kita. Kita ucap terima kasih, penghargaan dan doa semoga frontliner kita yang terdiri daripada para petugas-petugas di Kementerian Kesihatan, pegawai-pegawai perubatan, daripada pihak yang paling tinggi sampailah kepada para jururawat, pembantu pegawai perubatan dan semua yang terlibat di hospital dan klinik-klinik kesihatan, termasuklah juga kepada abang-abang polis kita, abang-abang tentera kita, tuan-tuan, yang dengan begitu tabah mereka menjaga keselamatan negara kita daripada undang-undangnya diceroboh. Dalam saat ini sangat genting sekali, di mana penularan wabak hanya dapat dikawal, antara yang efektifnya daripada menjangkiti satu sama lain adalah penjarakan sosial. Jadi undang-undang PKP yang dibuat adalah untuk meletakkan kita berada di rumah kita masing-masing, untuk masing-masing menyelamatkan diri masing-masing. Setiap keluarga menjaga keluarga masing-masing. Tuan-tuan, ada seorang bapa baru-baru ini, kalau tuan-tuan ikut saya punya FB, saya sengaja letak di situ, doakan untuk anak ini, anak remajanya yang keluar daripada rumah, kemudian dia kena saman, ayahnya terpaksa buka tabung, pecahkan tabung, sampailah duit pecah, bukan takat duit RM1, tuan-tuan, duit pecah, duit silin itu, ya, untuk nak bayar denda kepada pihak berkuasa kerana anaknya melakukan kesalahan undang-undang ini, pecah undang-undang, ya, melanggar aturan atau undang-undang PKP. Jadi saya tulis di situ, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul, ya. Kita sebut sesuatu yang kadang-kala macam ia adalah keburukan, tetapi bukan kerana kita nak sombong, ya tuan-tuan, ya. Tuan-tuan, kita kena faham apa yang Nabi sebut. Nabi kata, "Iza qala ar-rajulu halakan nasu fahuwa ahlakuhum." Maksudnya, kata Nabi, apabila seseorang laki-laki itu berkata, telah rosaklah manusia, maka dialah yang paling rosak. Jadi tuan-tuan, dia yang paling rosak. Maksudnya apa? Maksudnya, orang yang kata orang lain rosak, dia paling rosak, maka dibahas oleh para ulama, ya, muhaddisin. Antaranya Al-Imam Nawawi rahimahullah menyinggung tentang hadis ini, menyebut bahawa yang dilarang adalah orang yang berkata kepada orang lain itu dengan sombongnya, dengan angkuhnya, merasa dirinya suci. Maksudnya, tuan-tuan. Tapi kalau kita menyebut sesuatu yang buruk itu kerana nak mencari keinsafan, nak memberikan keinsafan, nak menyedarkan masyarakat, maka ia adalah dibenarkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, tahniah dan syabas kepada kerajaan kita, kepada Kementerian Kesihatan yang menjadi induk paling utama, yang telah memberikan nasihat tepat dan betul kepada kerajaan negara kita di dalam menangani kes wabak 19 ini, COVID-19 ini, tuan-tuan, ya. Di mana kita telah berjaya menurunkan ke angka sejarah, tuan-tuan, sebab belum pernah lagi setelah kita naik 100 kes, naik 200 kes, alhamdulillah, kali yang pertama kita turun kepada kes baru hanya 69 kes, dan kes kematian kita hanya 86, di bawah paras 100, ya. Bahkan kalau kita teliti, kes pulih kita di antara yang paling tertinggi di dunia, berbanding dengan jumlah kes 5,251, angka
kumpulan yang pulih sangat mengujakan, ya, sangat mengharukan. 2,967 ni hampir 3,000 orang, tuan-tuan. Sedangkan dunia sedang menunjukkan peningkatan. Mereka yang sombong, saya dengar ucapan daripada presiden dia kata dia lah orang yang paling tahu segala-galanya, angkuhnya dia, sombongnya dia. Hari ini Amerika sudah pun angka kematian lebih daripada 30,000 orang. Bahkan dia punya jangkitan kes di Amerika ada 600,000 kes lebih, tuan-tuan. Jadi negara paling hebat kalau dalam dunia ni tentulah Amerika antaranya, tuan-tuan. Lama dia jadi polis dunianya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala hantar mai COVID-19 untuk ajak negara-negara yang angkuh dan sombong ini bahawa kamu siapa di depan kekuasaanku. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ya, saya minta maaf hari itu tengah-tengah duduk ahlan ya Sidi Muhammad Amin Sadiqi min Al-Qahirah yang bersama dengan kita, tuan-tuan. Agak-agak dia boleh faham saya cakap Melayu. Kawan lama saya ketika saya bertugas di Mesir dulu, Muhammad Amin ni dia bekerja di sektor perbankan, ya. Isteri dia seorang yang bekerja dengan Kedutaan Besar Malaysia. Waalaikumsalam ya Muhammad Amin. Okey, tuan-tuan, dalam keadaan di mana baru-baru ini saya mengejut interrupt tu, saya dapat belajarlah satu ilmu, sebab saya baru sahaja kembali aktif di dalam Facebook, sebab bagi saya ini adalah norma yang baru, tuan-tuan. Ya, norma kehidupan yang baru. Bayangkan saya tak boleh pergi masjid, tuan-tuan tak boleh pergi masjid. Hari ini alhamdulillah, junjung kasih ke bawah duli yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah, kerana apa? Kerana telah perkenan bahawa masjid-masjid kita kembali dibuka untuk menegakkan syiar dan syariat, di mana Tok Bilal akan mengazankan dan solat jemaah akan didirikan oleh Tok Imam, Tok Bilal dan Tok Siap. Mereka ini akan berganti-ganti. Maknanya kalau Tok Imam tak boleh pergi hari ni, Tok Bilal, Tok Siap nombor 2. Kalau Tok Bilal tak boleh pergi, Tok Imam, Tok Bilal nombor 2, Tok Siap nombor 1. Depa sendiri pun tak boleh lebih daripada 3. Betul nah? Tu clear nah? Ada yang duk tanya kita ni boleh ke tak boleh, kami ni Allah surau boleh kot surau. Surau tak boleh, tuan. No, surau tak boleh. Jadi apa lagi nak buat di rumah? Ada yang telefon mai sahabat tanya, dia kata boleh tak kami nak buat di rumah lah. Dia kata kami mai di rumah. Rumah dia besar, ada dengan air condition dengan apa semua. Jadi pakat mai berimpun di rumah dalam 10 orang. Lepas itu kami buat semayang sunat tarawih ni pasal nak tarawih. Oh, tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Pasal apa? Ini ditentukan. Kebenarannya kita kena ingat oleh ulil amri kita. Nah, bahkan solat Jumaat tetap tak boleh dilaksanakan oleh kita semua kerana ia telah pun ditentukan demikian untuk keselamatan kita semua oleh pihak ulil amri kita. Okey, baru-baru ni saya tengah duk bercakap, tiba-tiba interrupt. Rupa-rupanya, tuan-tuan, saya belajar satu benda, iaitu kita tak boleh nak online ataupun nak buat live ini kalau kita punya bateri low. Rupanya bateri saya low, tuan-tuan. Jadi sahabat beritahu, dia kata tak boleh, bateri kena kurang-kurang 90. Ni bateri saya 92. Jadi saya nak tengok lah hari ni bateri saya yang 92 ni boleh tahan lama mana untuk kita meneruskan kuliah PKP siri 4 kita. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak sambung hari tu. Tuan-tuan ingat saya duk bercakap tentang apa? Saya duduk cerita tentang bagaimana anak kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, iaitu Nabi Ismail, ketika mana ayahnya berkata kepadanya, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur maza tara. Wahai anak kesayanganku, aku ayahmu ini bermimpi, dalam mimpi itu aku sembelih kamu. Tuan-tuan,
Fanzur maza tara, apa pandangan kamu? Apa pendapat kamu? Tuan-tuan, anak yang saleh akan terus dengan keimanannya, dengan keyakinannya, dia akan taat kepada bapaknya, kepada ayah ibunya. Tanpa ragu-ragu anaknya Nabi Ismail berkata, ya abati, wahai bapakku, wahai bapak kesayanganku, if'al ma tu'mar, laksanakanlah ayah apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan dapati aku ini anakmu dari kalangan hamba-hamba Allah yang bersabar. Tuan-tuan, jadi macam mana kita nak wujudkan keluarga kita ini keluarga yang patuh ini, keluarga yang taat ini? Ya. Tuan-tuan boleh kata, tak apalah, yang tu Nabi Ibrahim tu Nabi, Nabi Ismail tu Nabi, ya, Siti Hajar itu isteri Nabi. Tetapi tuan-tuan, inilah role model, inilah yang disebut sebagai contoh dan teladan. Nabi Ismail sebab dia dididik, Siti Hajar sebab dia dididik, dia diberikan agama, dia diyakinkan dengan akidah yang benar, maka dia jadi isteri yang solehah. Siti Hajar jadi isteri yang solehah, ya. Nabi Ismail jadi anak yang soleh. Nabi Ibrahim itu suami yang soleh. Ini adalah kisah Al-Quran dan penegasan jelas di dalam Al-Quran bahawa pada Ibrahim itu ada qudwah. Tuan-tuan, macam mana kita nak bentuk satu keluarga yang begitu hebat ini? Sebab itu balik kepada kita punya pokok perbincangan, tajuk saya masih lagi kekal, iaitu stres. Kenapa sampai mendera, tuan-tuan? Ya, penderaan berlaku hari ini di dalam negara kita. Masa PKP masuk di fasa yang ketiga ini, sudah banyak kes penderaan dalam rumah tangga. Nah, baik suami maupun isteri, baik anak-anak yang menerima penderaan daripada penjaga mereka. Ini adalah satu perkara yang malang, yang tidak sepatutnya berlaku. Sebab tu yang pertama, tuan-tuan, sebab kita stres, sebabnya tidak lain sebab kita jauh daripada Allah. Kita tak balik kepada Allah. Okey? Kalau kita faham bahawa hidup ini bukan materi semata-mata, bukan zahir semata-mata, kita sendiri Tuhan bagi jadi ada komponen yang tak nampak dipandang mata. Betul tak, tuan-tuan? Nah, yang luar ini nama dia luaran. Yang luar ni nama dia zahir. Tapi yang dalam nama dia batin. Kalau kita makan makanan itu makanan zahir, makanan yang kita makan, minuman yang kita telan, ia akan memberikan sesuatu yang namanya zat kepada tubuh dan badan. Jasad kita kemudiannya menjadi semakin besar dan sihat, segar dan bugar. Bagaimana dengan rohani kita? Bagaimana dengan rohani kita? Berapa ramai hari ni yang jaga badan dia, jaga tubuh dia, tapi dia tak jaga pun roh dia. Dia tak jaga pun yang dipanggil batin ni dia. Sedangkan itulah pandangan Allah. Itulah tempat pertama yang dipandang oleh Allah. Tuan-tuan, so kita nak kembali semula kepada topik kita, iaitu stress at home. Kita tak akan stres kalau kita ada hubungan yang baik dengan Allah, hubungan yang cantik dengan Allah. Saya dah sebut tadi, pandangan Allah yang pertama bukan pada pakaian kita. Tuan-tuan, pandangan pertama Allah pada hati kita, tuan-tuan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa luaran kamu. Allah tidak tengok kepada harta benda kamu, tetapi Allah tengok kepada hati kamu. Allah tengok kepada kalbu kita ni, tuan-tuan. No? Wa a'malikum. Kemudian baru Allah tengok amalan kita. Kalau hati kita elok, amalan kita elok. Nah, maksud hati elok tu hati kita lurus dengan Allah. Hati kita suci dengan Allah. Hati kita ikhlas pada Allah. Hati kita bersih kerana Allah. Hati kita bersih daripada segala
sifat yang menyebabkan hancurnya amalan kita dimamah oleh sifat-sifat mazmumah yang bersarang di hati kita. Malang dan celakalah siapa pun. Saya ingatkan diri saya ingatkan tuan-tuan semua, saya berdosa, kita semua berdosa. Malanglah siapa pun yang apabila dia buat kerana manusia. Bila dia buat, dia tidak buat kerana Allah. Tuhan menjadikan ikhlas ini rahsia antara hamba dan diri Allah, dan zat Allah. Al-ikhlas sirrun bainal abdi war rabb. Ikhlas itu rahsia di antara hamba dan Tuhan. Jadi kita, tuan-tuan, malang kalau kita buat kerana orang, kita buat kerana manusia, kita tak cari matlamat kita Allah. Sebab tu kita selalu pasak dalam hidup kita, Allahu ghayatuna. Kita duduk doa selalu, Allahumma ja'al hadzal amal, Allahumma maj'al a'mali hadhihi khalisatan liwajhikal karim. Ya Allah, jadikanlah amalan-amalan aku ini semuanya ikhlas semata-mata kerana-Mu. Nah, kita tetap akan diuji. Hati kita itu tempat mainan syaitan, tempat base untuk dia melakukan sesuatu yang kemudiannya menyebabkan kita cempera, menyebabkan kita kecewa, menyebabkan kita celaka, menyebabkan kita bernasib malang. Hati yang tidak dijaga, tuan-tuan. Sebab tu orang tu stres apabila hatinya dibakar-bakar, hatinya dicucuk-cucuk. Macam orang buat sate tu, dia ambil hati tu dia cucuk. Sate kan dia cucuk, lepas tu tak atas api, lepas tu dia kepas lagu ni, tuan-tuan. Terbakar, tuan-tuan. Sebab tu kalau orang hati dipujuk, betul. Tapi kalau hati diturut, rosak, ikut hati mati. Orang tua kata, tuan-tuan. No? Jangan hati kita ini mesti kita pujuk dia. Hari-hari kita cek dia. Sebab tu orang tu stres. Sebab dia jauh daripada Allah. Hatinya tidak dijaga. Hati mesti dijaga, tuan-tuan. Hati ini, tuan-tuan, adalah instrumen paling penting daripada anggota tubuh yang Allah Ta'ala jadikan, Allah pasang dalam badan manusia. Hati. No? Kalau baik hati tu, baiklah dengan orang lain. Baiklah semua. Baiklah. Allah bagi dekat dia rahmat. Allah bagi dekat dia berkat. Tapi kalau hati tu rosak, hati tu buruk, Allah tak akan turunkan rahmat. Allah tidak akan kurniakan berkat. Senang tak, tuan-tuan? Senang, tapi nak buat tu susah. No? Sebab hati ni, dia kata Al-Imam Ibnul Qayyim sebut tentang hati, dia kata al-qalbu imma an yakuna arsyan lirrahman wa imma an yakuna arsyan lisyaitan. Hati itu sama ada menjadi singgah sana bagi Allah Tuhan kita, ataupun menjadi singgah sana bagi syaitan, tempat syaitan duk main atas hati kita. Jadi kalau hati kita itu kita jaga, maka kita akan sentiasa ada hubungan dengan Allah. Macam mana nak lari daripada tekanan, macam mana nak selamat daripada stres, jaga hak-hak Allah, tuan-tuan. Jaga hubungan kita dengan Allah. Apabila kita ini selalu di dalam ada hubungan dengan Allah, makin dekat, makin dekatlah kita dengan rahmat. Makin rapatlah kita dengan Allah. Makin bertambah dan bercambahlah kasih sayang dan barakah. Nampak, tuan-tuan? Kalau satu orang tu dia takut kepada Allah, makin takut dia pada Tuhannya, makin hampir dia kepada Allah. Maknanya dia akan makin intim di dalam hubungannya dengan penciptanya Allah Azza wa Jalla. Kita takut dekat binatang buas, tuan-tuan, kita takut kat rimau, kita lari kan? Kita takut dekat boya, kita lari, keluar mulut rimau, jatuh dalam kandang boya, mampus kita, tuan-tuan. Ya, tetapi kita kalau sekiranya dengan Allah, makin takut, makin kita sebut, makin kita dekat, makin kita hampir. Sebab tu hari ini, tuan-tuan, pada saat normal kehidupan dah berubah, selalu kita pergi masjid sembahyang, tuan-tuan. No? Kita kena dalam saat tidak ada pilihan ini
tegakkan sembahyang itu sebagai hubungan paling hampir hamba dengan Allah ketika dia sujud. Mana ada sujud kecuali dalam sembahyang. Tak ada yang lebih dekat seorang hamba itu, kata Nabi, dengan Allah, melainkan wa huwa sajid, melainkan ketika itu dia sedang sujud kepada Allah. Kalau tuan-tuan tak sembahyang, kalau tuan-tuan tak zikir, tuan-tuan jangan harap jiwa akan tenteram, hidup akan tenang, bahagia. No, kita tak akan dapat. Tak akan dapat, tuan-tuan. Bahagia ni bukan macam senang bercakap macam orang duk faham ni. Dia kata makan sedap, dia kata nak pirana pun boleh, kira bahagia lah, duit banyak apa semua, bukan? Lah pun Tuhan tunjuk dah. Nah, duit banyak pun tak boleh buat apa dah. Nak pi terbang pun tak boleh, orang hak duduk di luar pun tak boleh nak balik, nak pi beli apa pun jadi susah. Duit banyak pun ramai orang tak boleh buat apa dah. Nampak tak? Tu hak di Italy tu, hak mati bunuh diri tu jutawan, tuan-tuan. Anak dia mati, bini dia mati, duit dia melana. Melana ni orang Kedah kata millionaire, tuan-tuan. Minta maaf yang duit ikut kita daripada jauh ni tak faham. Melana tu millionaire. Maksudnya duit banyak tapi tak boleh juga. Tak bahagia juga hidup dia. Akhirnya dia bunuh diri, tuan-tuan. Nah, so macam mana kita nak dapat bahagia yang sebenar? Nak dapat bahagia yang sebenar, kita kena ada connection, ya, intim connection dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan kamu ingat Allah, hati kamu jadi tenang? Ingat Allah. Nampak tak? Aqimis salata li zikri. Dirikan semayang kerana ingat kepada aku. Kita semayang ni ingat ke Tuhan. Jadi kita semayang. Jangan semayang sorang-sorang. Jangan. Tuan-tuan, dalam rumah kita tiap-tiap 5 waktu ada azan berkumandang, tuan-tuan. Rumah kita akan ceria. Rumah kita akan mengundang barakah. Rumah kita akan datang rahmat Allah. Pasal apa? Sebelum semayang kita bang. Dulu-dulu kita mana pernah gitu. Betul tak? Dulu-dulu kadang kita mayang jemaah juga, tapi tak ada nak proper sampai lagu tu. Siap dengar azan. Dulu komat je. Lah ni azan pun kita azan. Pasal apa? Kita nak syiar itu meratai. Saat mana surau-surau tak boleh buka dah. Ada sahabat saya, dia tanya, dia kata rumah dia depan tu surau, boleh tak dia nak pergi azan dan semayang situ? Tak boleh. Saya kata tak boleh. Jadi di rumah lah azan. Yang boleh azan di masjid. Masjid. Pergi azan di masjid. Jawatan kuasa dan pegawai masjid sahaja yang boleh semayang berjemaah 3 orang. 3 orang. No? Apa nama Pak Lang Langkawi nah? 3 orang saja. Kalau kita tak jadi tuan kuasa masjid, kita tak jadi pegawai masjid, memang tak boleh pergi lah. Macam saya bukan pegawai, bukan jawatan kuasa, jadi saya pun tak boleh pergi. Semayang di rumah. Jadi suruh anak-anak kita azan, lepas tu kita semayang berjemaah. Semayang berjemaah. Tu. Dan Nabi pun sebut, nawwiru buyutakum bis salah. Dicahayakan, terangilah rumah kamu itu dengan semayang. Walaupun semayang ini yang maksud sebenarnya semayang sunat, ya, kena semayang jemaah di masjid. Tapi dalam konteks PKP lah ni, semayang sunat dan semayang jemaah lah. Kita jadi ayah, kita jadi mak, galakkan anak-anak kita semayang sunat, ya, sebut cerita abang dekat depa tentang bagaimana besarnya fadilat semayang sunat subuh, tuan-tuan. Tuan-tuan, ni hak muda-muda hak duk ikut saya ni, saya nak abang. Siapa tak mau jadi orang paling kaya dalam dunia? Pagi-pagi tak ada semayang subuh lagi, jadi orang paling kaya dalam dunia. Tuan-tuan mau tak? Mau tak saya nak abang? Siapa nak jadi orang paling kaya dalam dunia? No, orang tu pagi-pagi sebelum daripada semayang subuh, lepas azan subuh, dia semayang sunat subuh. Raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat semayang sunat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Tu dia, tuan-tuan. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan tumpang saya nak sebutlah siap-siap.
Tuan-tuan dengar elok-elok tuan-tuan. Hak yang nak tulis tuan-tuan tulis. Apa dia? Saya jumpa di dalam kitab Arab. Apa nama? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, i'anatut talibin. No? Berkaitan dengan semayang sunat subuh. Dalam kitab tu sebut apa tuan-tuan? Dia kata sunat dihimpunkan kedua-dua surah di dalam rakaat semayang itu. Yang mana sunat dihimpunkan ke semua surah di dalam 2 rakaat itu. Apa surah-surah itu tuan-tuan? Dia merujuk kepada surah yang disuruh digalak kita baca selepas suratul Fatihah yang menjadi rukun sembahyang. Entah? Okey? Okey. Usalli sunnatas subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Kita pun Allahu Akbar. Selepas daripada baca Fatihah, kita baca surah Al-Insyirah atau suratul Syarhi, alam nashrah laka sadrak. Lepas daripada tu baca qul ya ayyuhal kafirun, kata pengarang i'anatut talibin. Kita upgrade tuan-tuan. Dulu kita baca alam nashrah dengan alam tarokai saja, tapi lah ni kita baca alam nashrah qul ya. Rakaat kedua alam tarokai qul huwallahu ahad. Sebab apa baca alam nashrah lepas itu baca alam tarokai? Sebab banyak fadilatnya. Al-Imamul Ghazali menyebut bahawa orang yang membaca beramal dengan alam nashrah dan alam tarokai ini, dia kata selamatlah darinya tangan-tangan musuh daripada mencapainya. Maksudnya tangan musuh itu orang yang jahat, sakit hati kat kita, bila dia nak buat tak sampai. Imam Ghazali kata, aku tanya ramai daripada ulama zaman tu, itu dia punya hasil, di antara hasil semayang baca alam nashrah, alam tarokai. Dalam satu riwayat yang daif disebut, lebih kurang bunyinya, man qara'a alam wa alam lam yusibhu fi dhalikal yaumi alam. Ini juga disebut dalam i'anatut talibin. Dia kata barang siapa yang semayang sunat subuh itu, barang siapa yang membaca alam, yakni alam nashrah rakaat pertama itu, dan alam tarokai rakaat yang kedua, lam yusibhu fi dhalikal yaumi alam, tidak akan menimpanya pada hari itu alam. Alam yang ketiga itu adalah penyakit tuan-tuan. Alam yang pertama alam nashrah, alam kedua alam tarokai, alam ketiga itu sakit. Sebab itu saya ingat sahibus samaha, mantan mufti kita dulu, Datuk Paduka Syekh Badruddin, tuan guru kita, dia pernah memberikan satu ijazah kepada kami yang mengikuti kuliah subuhnya dalam satu kursus yang dibuat di Tasik Banding kepada pegawai kanan Kerajaan Negeri Kedah ketika itu. Mungkin bila dia tengok kami qiyamul lail malam tu, lepas itu bila azan subuh tak berapa ramai yang mangkit sembahyang sunat subuh, maka dia pun terang. Jadi ramai kita ini yang tak buat sebab kita tak tahu, ya. Sebab tu orang yang mengaji ini nikmat tuan-tuan adalah bila dia mendapat sesuatu yang akan diamalkan, ya, yang akan dengan sebabnya bertambah baik kualiti kehidupan kita. Kita bukannya nak tungkat langit ni tuan-tuan, satu hari pakat nak jadi sejarah belaka dah kita ni. Jadi jom kita ubah. Jadi dia bagi apa? Dia kata selepas daripada bagi salam belah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, bagi salam belah kiri, Assalamualaikum warahmatullahi, ambil tangan kanan ni tuan-tuan. Tangan kanan letak dada sebelah kiri tuan-tuan. Letak dada belah kiri, lepas tu bacalah Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah. Fa ta alif ha ada syaddah, Ya Fattah. Apa maknanya? Wahai Allah, Tuhan yang Maha Pembuka. Nampak tak? Buka apa tuan-tuan? Ni dalam dada kita belah kiri ni ada jantung tuan-tuan. Ni ada jantung hati kita tang ni. Kalau hati kita terkatup, bukalah ya Allah. Penyakit paling dahsyat sekali tak nampak cahaya kebenaran. Penyakit paling dahsyat sekali sombong dan angkuh kepada Tuhan.
Bukalah ya Allah, janganlah bagi kami hidup dalam istidraj. Nampak tak tuan-tuan? Nampak tak? Jadi kita minta, ya Allah buka ya Allah, kalau aku tak faham kau bagi aku faham. Kalau aku tak reti kau bagi aku reti. Ya Allah, kalaulah dalam jantung hatiku ni ada tempat tersumbat, ya Allah, kau bukalah dengan rahmat-Mu. Tu jantung ni tuan-tuan. Tidak? Hari ni pembunuh utama Malaysia, dunia siapa dia tuan-tuan? Penyakit jantung. Penyakit jantung. Baru ni Allah yarhamhu seorang pengetua di belah Pokok Senar sana tuan-tuan, baru pencen seminggu, pengincin seminggu tuan-tuan. No, tak dan nak buat majlis. Sebab apa? Semua masuk dalam PKP, dia pun pencen lagu tu aja. Orang baru duk fikir macam mana nak create untuk buat majlis persaraan. Seminggu kemudian he passed away. Pasal apa? Pasal jantung. Memanglah siapa pun kita ni kalau kena jantung berhenti, matilah. Tapi nak abang kata ikhtiar itu lain daripada jaga kesihatan. Antara yang efektifnya adalah apa yang diajak ini oleh para ulama kita, ya. Nabi tidak sebut sesuatu melainkan ianya adalah pengajaran, ya. Nabi tak sebut sesuatu melainkan ia penuh dengan kebaikan. Nah, siapa ambil jadikan pedoman, maka dialah orang yang bertuah. Dialah orang yang bahagia. Mudah-mudahan kita lah orang yang bahagia itu tuan-tuan. Okey. Jadi semayang, saya nak sebut tentang bagaimana semayang itu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Semayang itu bagi orang beriman Allah telah tentukan ada waktunya, ya. Maghrib ada waktunya, ya. Isya ada waktunya, subuh ada waktunya, zuhur ada waktunya, asar ada waktunya. Kita juga telah ditunjuk oleh Nabi bagaimana ada di sana pensyariatan semayang-semayang yang sunat hukumnya. Siapa yang kurang di dalam solat fardunya, ada sedikit sana sini cacat celanya, akan ditampung semayang sunatnya. Maka kita akan semayang sunat. Nampak tak tuan-tuan? Itu adalah hubungan hamba dengan Allah. Sebab semayang itu adalah lambang bagaimana hubungan seorang makhluk dengan Allah Tuhannya. Tuan-tuan ingat tak Nabi Muhammad naik dalam Isra' dan Mi'raj? Nabi naik borak pergi dalam Isra' dari Makkah pergi ke Baitul Maqdis. Habis di Baitul Maqdis itu Nabi naik Mi'raj. Dengan apa? Dengan Allah Ta'ala saja yang tahu. Nabi naik dengan Jibril, bersama-sama dengan Jibril sampai ke langit yang ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, sampai tempat yang Jibril pun sudah tak boleh pergi. Jibril kata, kalau engkau pergi, engkau lepas. Kalau aku pergi, aku terbakar. Nabi pergi lagi sampai jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri. Terima apa? Terima semayang. Lalu kata ulama, Mi'rajnya Nabi Muhammad itu, naik Nabi dalam peristiwa yang hebat itu, bercakap dengan Allah. Maka Mi'raj umat Nabi Muhammad siapa? Apa tuan-tuan? Itulah semayang. Kita bercakap dengan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik semesta alam. No? Allah kata, hamidani abdi, telah memuji akan aku oleh hambaku. Nampak tak? Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha mendengar, yang maha mengetahui, yang maha berkuasa, yang menentukan segala-gala. Kalau Allah sudah suka, tak ada siapa yang boleh menghalang cinta kasih Allah sampai menjadi milik kita. Kalau Allah sudah benci, maka malang dan celakalah kita walau dipuja manusia. Tak ada guna tuan-tuan. Kita mesti mengejar cinta Allah. Kita mesti mengejar kasih sayang Allah. Kita mesti cari benda ni yang paling penting dalam hidup kita. Tuan-tuan, kita tak ada sempat pun nak stres. Sebab kita bukan saja semayang. Dalam semayang kita buat, semayang ni apa tuan? Ibadat yang di dalamnya banyak ibadat. Betul? Semayang itu ibadat yang dalamnya syarat dengan ibadat. Sujud ibadat, tasbih ibadat, zikir ibadat, baca ayat Quran ibadat. Ibadat tuan-tuan. No? Tu. Sampai lepas semayang, Nabi ajak lagi.
Nabi kata, tuan, siapa yang lepas daripada sembahyangnya dia membaca ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum, kan sampai habis tu. Bila dia baca ayat kursi, no, setiap kali lepas daripada sembahyang fardunya, apa kata Nabi? Tidaklah yang memisahkan orang tu dengan syurga melainkan mati. Tuan bayang. Jadi kita anak beranak ni lepas daripada sembahyang, kita akan baca ayatul kursi. Ulama-ulama kita dulu, depa tunjuk jalan dekat kita. Nampak? Depa pimpin kita. Ajak macam mana kita ni wirid. Orang tua-tua dulu, tuan-tuan, ramai tak boleh baca, tapi boleh. Ramai tak boleh baca tulisan, tapi boleh baca dalam sebutan. Depa pakai hafal lagu tu aja. Ayat kursi pun hafal, Fatihah pun hafal, tapi tak erti baca, tapi erti sebut. No, sampai rawi tu, al-jannatu wa na'imuha. Bukan main lagi. Tanya-tanya, boleh baca ke Pak Long? Dia kata, saya tak boleh baca. Dia kata, saya mengapai. Tu dia. Al-jan pun mengapai. Walamma tamamin pun mengapai. Marhaban pun mengapai. Tuan-tuan, dulu tuan-tuan ingatlah dulu. Kita lepas semayang di surau tu, tuan-tuan. Tu dia, mengaum. Mengaum tu orang Kedah kata, mengaum ni makna bunyi. Apa dia? Masing-masing pakai ikut tu imam. Tu imam kata astaghfirullah, ramai. Subhanallah, subhanallah, ramai ya tuan-tuan. Dulu. Nah, bila tahlil ni bunyi. Lah ni tuan-tuan. Lah ni berapa ramai orang muda hafal tahlil? Ha? Dah hak tua pun tak erti, hak muda pun tak erti juga. Hebat kata ada bid'ah. Nampak tak tuan-tuan? Tidaklah apa yang ulama yang sebelum kita buat, melainkan ia itu diambil daripada umumnya dalil dan nas. Tuan-tuan, jangan keliru. Jadi lepas mayang kita pun buat ilah hukum apa, baca ayat kursi apa, semua. Lepas itu kita zikir. Kan? Nabi kata siapa yang lepas semayang, dia kata subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Dan dia cukupkan 100 dengan menyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi kata Allah ampunkan kepadanya dosa-dosanya, walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan, buih di banjir. Tuan-tuan, bayangkan tiap kali kita semayang, kita dihapus dosa. Antu, bukankah kita stres kerana dosa? Betul tak betul, tuan-tuan? Berapa banyak yang sedang stres tu kerana dosa yang dia buat. Apa kita bawa balik kepada anak-anak kita selama ini, memberi kesan kepada pembesaran anak kita. Apa yang kita bagi kepada anak-anak kita daripada tarbiyah selama ini, memberi kesan kepada pembesaran mereka. Apa yang kita communicate dengan keluarga kita, memberi kesan kepada komunikasi mereka dengan kita. What you give, you get it back. You will get it back. Kita bagi apa, kita akan terima balik. Kita terima balik, tuan-tuan. Kita tanam apa? Kita tanam pokok buah-buahan yang ranum rasanya. Kita jaga dia, kita baja dia, kita halang daripada makhluk perosak, daripada merosakkan dia. Kita dapat buah yang ranum. Tapi kalau kita tak tanam, silap hari bulan bukan kata tanam. Kita pergi tanam benda hak rosak. Kita tanam padi, tiba-tiba yang tumbuh lalang. Ada tak ada, tuan-tuan? Ada. Tanam padi, tumbuhnya lalang. Kalau tanam lalang, nak tumbuh padi? No way. Kita tanam padi, orang hak nak tanam padi. Saya ni buat bendang, tuan-tuan. Ayah saya dulu buat bendang, ajak saya buat bendang. Saya tahulah, saya duduk bendang. Lah ni, dia tak duduk bendangnya. Tapi orang yang nak buat bendang, dia kena putang tanah, dia kena
pastikan bersih daripada rumput-rumput, menerung lah, makhluk perosak lah, semua ni clear. Lepas itu pada waktunya kita pun tanam. Ni saya cerita zaman dulu lah, daripada tabung saya tak erti. Zaman dulu pakai semai, lepas itu pergi duk menanam, tu saya erti. Tapi nak abang kata jaga, kena pergi menyulam. Menyulam ini maksudnya kalau ada tempat yang dah mati, kita pergi sulam dia. Pergi bagi pokok-pokok itu membesar dengan sekata dan penuh. Lepas tu kita pergi cabut pula rumput-rumput rampai yang merosakkan tanaman padi. Lepas itu kita pastikan menerung yang naik tu kita cabut. Lepas itu kita tabung baja, berdebum. Lepas itu kita buat racun pula, tuan-tuan. Lepas itu kita jaga, insya-Allah padi kita padi malinja, kerana benih malinja. Tapi kalau benihnya malinja, padinya malinja, kita tanam, lepas tu kita tinggal macam tu aja. Kita cabut rumput pun tak, kita menyulam pun tak, kita tabung baja pun tak, kita bubur racun makhluk perosak pun tak, kita buat tak tahu aja. Apa jadi? Habis. Padi kita akan rosak, tengok-tengok pintu dia sambau naik, tengok-tengok tu dia menerung naik. Waktu tu baru kita tepuk dahi. Allah, aku nak makan apa? Tuan-tuan, ni anak-anak kita harta hidup paling mahal, tuan-tuan. Harta hidup paling mahal. Yang hidup kereta, yang hidup motor, yang hidup mungkin kita nampak saham-saham yang sedang hidup, yang sedang naik dan menjunam ketika ini di papan bursa. Tapi kita terlupa bahawa anak kita yang sedang kita kandung itu sedang hidup dan membesar. Dia keluar melihat dunia, kita sambut dia dengan gembira. Dia menangis memecah kesunyian, kita tatang dia macam minyak yang penuh. Kita terlupa kalau kita lalai dan alpa, kita leka tanpa melihat tentang masa depannya untuk menjadi hamba Allah, menjadi anak yang soleh, menjadi penyejuk mata ayah dan bonda. Kita terlupa memberi tarbiyah dan pendidikan. Kita akan pasti kecewa bila besar anak itu tiba-tiba berubah menjadi time bomb. Menjadi apa, tuan-tuan? Menjadi anak harimau rupanya. Dulu dia kecil macam kucing. Anak kucing yang manja, rupa-rupanya dia rimau. Dia bukan takat cakap muka kita, dia kekah kepala kita. Nampak tak, tuan-tuan? Jadi saya balik kepada asas. Kita zikir. Pas semayang, jangan kita mangkit macam tu saja. Kita kena zikir. Pimpin anak-anak kita zikir. Habis zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, sekali-sekala la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas itu angkat tangan baca doa. Baca doa. Tak boleh tinggal. Tiap kali lepas semayang. Itulah yang kita buat. Tuan-tuan, saya bercakap dengan tuan-tuan yang beriman. Kita semua beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat hari ini kebendaan sedang merantai dan menjajah ramai manusia kerana mencari kebendaan, kita mencari keredaan Tuhan. Kerana kita nak balik kepada Tuhan. Kerana di situlah tempat sebenar kita. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Lepas itu kita baca Quran lah, tuan-tuan. Zikir lagi, doa, baca Quran. Sebab tu kalau tuan-tuan ingat apa yang disebut di dalam kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbangi, kitab dia Hidayatus Salikin, tuan-tuan, fi suluki maslakil muttaqin, ni juga dibaca oleh Sahibul Samah Datuk Mufti Datuk Syekh Fadil. Ya. Dalam tu disebut oleh Syekh Abdul Samad tentang apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ya, bila kita dapat pagi, kita dapat hari yang baru, jangan kita lepas daripada 4 perkara. Ni semua akan jadikan kita tenang dan bahagia. Jangan kita lepas daripada 4 perkara. Jangan. Apa dia, tuan-tuan? Apa dia? Yang pertama, kita jangan tinggal Quran. Inilah kitab suci. Inilah kitab penenang jiwa. Inilah surat cinta Allah. Inilah yang ditinggalkan oleh Rasulullah,
yang tak ada siapa boleh rosakkan dia. Tak ada siapa yang boleh selewengkan dia. Tak ada siapa yang boleh memalingkan kebenaran dan memesongkannya, kerana dijamin oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah turunkan Quran dan kami jamin untuk menjaga keasliannya Al-Quran. Jadi mukjizat-mukjizat Nabi yang lain sudah pun tidak dapat kita tengok, tapi mukjizat uzma, mukjizat yang al-kubra, mukjizat paling besar itu Quran ada di tangan kita, ada di rumah kita. Jangan kita biar bagi lipas dengan cicak baca. Kita kena baca Quran. Bukan kita saja kena baca Quran, ayah-ayah spesies yang sama macam saya ni. Ibu-ibu, bacalah Quran. Baru ni ada satu orang ex-student saya dulu, masa anak buah saya duduk saya duduk tugas di Mesir dulu. Dia tanya, abah, dia ada anak kecil umur baru 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun lagu tu. Dia tak nak buat macam mana. Tak apa, mereka tu tak erti baca, tapi kita baca lagi kat mereka. Baca bagi mereka dengar. Nabi kata, hiasilah rumah kamu dengan apa? Bis salati wa qiraatil Quran. Hiasi rumah kamu dengan semayang dan baca Quran. Baca Quran, mengaum baca Quran. Lepas subuh kita tazkirah, kita buat tazkirah, lepas tu semua pakat baca Quran. Siti baca Quran, mama baca Quran, baba baca Quran, anak-anak baca Quran. Hak tak boleh baca, hak my period tak boleh baca. Nampak? Faham Iman? Itu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Tahu-tahu duk dengar baca sedap bukan main Fatihah. Kan? Rupa-rupanya dia period, tapi dia ingat boleh baca. Tak boleh baca. No, orang dalam period tak boleh baca Quran. Kalau dia baca bismillah nak makan tak apa. Itu pun dia kena niat zikir, niat doa. Ya? Kalau nak baca dalam hati tak apa. Ya, baca dalam hati. Itu bukan baca. Kita yang sebut baca tapi tak baca. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Yang pertama baca Quran. Yang kedua baca apa? Yang kedua jangan tinggal Quran. Yang kedua jangan tinggal zikir. Jangan tinggal zikir. Zikir jangan tinggal. Tadi saya sebutkan, Allah kata ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingati Allah hati kamu jadi tenang? Tuan-tuan, ya, para sahabat FB sekalian, ramai orang hari ini buru-buru dia, susah hati dia, tension, jiwa kacau. Sebab apa? Sebab dia tuk fikir macam mana nak mencari senang, nak senang makan, nak senang hidup. Tetapi dia yang ramai daripada kita, bukan dia sahaja, yang kadang-kadang keluarnya tak subuh lagi, baliknya sudah dini hari, dia tak dan tengok matahari, anaknya keluar pagi, bapaknya sudah tiada di sisi. Bapaknya sampai anaknya sudah pejam mata tidur. Pasal apa? Nak pergi cari kesenangan. Ramai orang mencari kesenangan, pulun mencari kesenangan, tapi lupa mencari ketenangan. Nampak tak? Lupa dia nak mencari ketenangan. Jangan kita mencari senang, lupa mencari tenang. Nampak? Jadi kita kena mencari ketenangan. Saat kita hidup mesti tenang. Tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, kita nak senang dunia dan akhirat, tuan-tuan. Memang betul kita nak senang di dunia, tapi janganlah sampai kita tidak menunaikan amanah Allah di dalam kehidupan kita ketika berhadapan dengan benda ini. Anak kita bukan benda, tuan-tuan, dia ada ruh. Ya, anak itu ada ruh. Jadi dia mesti hidup dengan kasih sayang. Kita kena tarbiyah mereka, kita kena belai mereka, kita kena peluk mereka. Kita kena bagi hak mereka. Jadi ramai daripada kita ni keluar dulu zaman kita tak PKP tu, tahu dia punya pulun dengan dunia ni sampai tak dan nak tengok budak-budak ni semua. Akhirnya hari ni susahlah sikit. Susahlah bila anak-anak ni semua dah tak apa nak respect kat kita. Pasal apa? Pasal dulu pun dia tak dengar cakap kita pun tak apa nak heran nak peduli kat depa. Lah ni baru kita nak peduli. Ini tuan-tuan.
Tapi kita kena langkah ke depan juga. Kita kena tetap tabah dan gagah juga. Kita kena sabar menerima akan ujian Allah juga. Bergantung dengan Allah, berdoa dan meminta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi zikir. Saya nak sebut, ada satu saya duk sebut dekat mak saya, ibunda saya yang saya cinta ni, saya duk pegang tasbih. Duduk cerita pasal hadis Nabi. Nabi dalam hadis sahih cerita pasal siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa baca 100 kali, dia baca, ambil tasbih, baca je mah, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 100 kali. Kata Nabi, dia seperti memerdekakan 10 orang hamba. Tu dia tuan-tuan. Bayangkan seorang hamba tu berapa nilai dia tuan-tuan. 10 orang hamba dia merdekakan. Dan 100 dosanya diampunkan. Dan 100 pahala dikurniakan. Pada hari itu Nabi kata, hari dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia diselamatkan daripada tipu dayanya syaitan. Tidak ada orang yang lebih baik daripadanya di sisi Allah, melainkan orang itu membaca lebih banyak daripadanya. Jadi sebab tu bila kita dah buat susenggang, kita jangan abaikan peluang. Kita jangan abaikan masa yang Tuhan bagi kepada kita tuan-tuan. Ya, tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kalau saya nak cadanglah, kalau di rumah kita tu ada tasbih, ya, mungkin mak kita dulu pergi ke Mekah, mungkin dulu ada orang kasih sedekah, tasbih, ya, sudah sampai masanya tasbih tu ambil. Tasbih itu pakai tuan-tuan, tasbih itu guna tuan-tuan. Nah, pegang tasbih, terus kita bertasbih selepas sembahyang. Walaupun kita boleh pakai jari tuan-tuan, boleh pakai jari. Tapi kita pakai tasbih yang ada biji-biji tu, dia senang, ya, 100 itu habis, satu pusingan habislah dia. Jadi mudah untuk kita tuan-tuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan tinggal doa. Doa jangan tinggal. Doa jangan tinggal. Jangan minta dengan cara yang tidak bersungguh-sungguh. Ya, Allah tahu kita ni bersungguh-sungguh atau tidak. Mintalah dengan bersungguh-sungguh. Bukan maksud bersungguh-sungguh ni jerkah kuat-kuat, bukan. Tapi minta dengan keyakinan. Ya, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li azwajina wa li dhurriyyatina wa li masyaikhina wa li muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Saya nak sebut, sudah saya sebut ni tuan-tuan. Jangan lupa tiap kali baca doa untuk akhirnya kepada semua. Ya. Kita minta dekat orang lain, malaikat amin dia kata bagi kat kawan tu. Tuan faham tak? Nah, adik-beradik kita, jiran kita, orang lain sakit, ya Allah kau sembuhkan sakit dia, ya Allah. Allah Ta'ala akan kurniakan kesembuhan untuk sakit kita. Sebab malaikat-malaikat lain doa, ya Allah kau bagilah sembuh untuk dia kalau dia ada sakit. Nampak? Nah? Jadi bila kita baca doa, ya Allah ampun dosaku, kerana kita tahu kita manusia berdosa, tak ada siapa pun yang tidak ada dosa. Itu tanggungjawab kita pada diri kita sendiri yang berdosa. Lepas itu kita kata, ya Allah ampun dosa dua ibu ayahku, ya Allah. Kita jadi anak yang soleh dan solehah kerana kita wajib mendoakan mak bapak kita. Nampak tuan-tuan? Lepas tu kita doa lagi untuk isteri kita, suami kita, anak-anak kita. Ya Allah, doa wali masyaikhina wali muallimina, kepada guru-guruku. Kita tak pernah jadi lagu ni, melainkan kita diajak dan didik, diasuh oleh guru-guru. Nampak? Lepas tu kita kata wali jami'il muslimina wal muslimat. Ya Allah, minta doa kau ampunkanlah untuk semua orang-orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Tuan-tuan,
Nabi kata dalam hadis yang sahih, maksud dia tuan-tuan, siapa yang minta ampun untuk orang Islam laki-laki, orang Islam perempuan, maka untuknya bagi tiap seorang mereka itu satu pahala. Tuan-tuan faham? Satu kebajikan tu satu pahala lah, senang kita kira. Tuan-tuan bayangkan berapa bilion umat Islam tu ada. Siapa nak jadi orang kaya? Pagi-pagi sebelum subuh, semayang sunat subuh, sudah jadi terkaya lah tu. Ya, lebih baik dari dunia dan isinya, kata Nabi. Lepas tu, jangan lupa baca doa untuk semua orang Islam di seluruh dunia. Sebab bilion mereka, bilion pahala kita dapat. FOC. Nampak tak tuan-tuan? Pria. Macam itulah yang saya duk sebut kat tuan-tuan. Saya kata jazakumullah khairul jazak. Terima kasihlah siapa susah payah duk share ni. Duk share kuliah kita ni, pakat share sana, share sini. Tuan-tuan, bukan ada apa pun nak tekan tek, nak kena bayar kod data kita sikit. Lepas tu bateri telefon sikit. Kita hantar, kita ada iklan ni, hari ni kita ada kuliah, kita kuliah selang sehari. Hari ni hari Sabtu, kita kuliah pula hari Isnin. Lepas tu kita kuliah hari Rabu. Lagu tu lah. Jadi duduk share tu, tuan-tuan duduk share tu, tuan-tuan ingat peri kah? Tak peri tuan-tuan. Pahala Tuhan bagi. Pasal apa? Pasal orang lain mungkin dengan sebab share tuan-tuan, dia tahu ada ilmu yang akan disampaikan, ada pengajian yang akan dibuat, ada kuliah yang akan berjalan. Tuan-tuan, kita tak cari yang lain, bukan kita nak cari glamour, bukan. Kita nak tunai satu amanah Allah. Kita nak cari mardatillah. Saya tak tahulah. Saya tuan-tuan semua tahu tak saya? Saya yakin ramai tak tahu. Sebab yang ikut saya ni sejauh Pahang, Johor, sampai ke Mesir, saya ni minor stroke dah tuan-tuan. Main stroke. Saya ni dah slip disc. Saya ni dah kencing manis. Saya ni kadang mangkit dalam semayang pun nak tumbang. Nak abang kat tuan-tuan bagi. Tapi saya duk sangka baik dengan Allah. Sebab saya ajak tuan-tuan, saya ajak anak murid saya ajak anak-anak saya, sangka baiklah dengan Allah. Jadi saya running out of time. Maknanya saya akan hanya memiliki masa yang semakin hari semakin sedikit. Semakin bertambah usia kita, semakin sikit modal kita. Kita akan jadi sejarah. Mati itu pasti. Hari ni saya bercakap, saya tinggal benda ni di sini, di dalam Facebook ini, dia one day akan sampai tuan-tuan. Bila saya punya yang duk ikut saya dah 5,000, tak saya terpaksa unfriend untuk bagi yang baru-baru duk minta masuk. Tuan-tuan tahu tak, saya cerita, saya jumpa dengan sepupu saya, Tuan Haji Ishak Haji Ahmad, ya. Dia bekas ketua pengarah Kastam Kedah. Mati dia kena serangan jantung. Ya. Saya jumpa dengan Facebook abang ipar saya, Wakwi Anwar Nawawi. Hari jadi orang masih tulis tuan-tuan. Kat abang ipar saya, selamat hari jadi Tuan Haji. Ada orang lain jawab, Anwar dah meninggal. Dah meninggal. Sebab apa? Facebook tu ada kat situ. Tuan-tuan pergi kat Facebook saya, kat bawah tu ada tulis blogspot saya. Itu zaman satu masa dulu saya buat blogspot. Tu ada kuliah-kuliah saya kat RTM dulu. Kalau masih hidup lagi dia punya tu akan ada. Tapi saya tulis hipnosis dia. Tuan-tuan boleh dapatkan di situ. Ada gambar-gambar saya bertugas 2 tahun lebih. Saya di Mesir dulu pun ada dekat situ. Anak-anak saya akan tengok kecil-kecil lagi mereka. Kecil-kecil lagi. Itu yang dipanggil sejarah. Satu hari kita akan jadi sejarah. Tuan-tuan, saya tengah duduk fikir, insya-Allah hari puasa nanti, saya ingat tiap-tiap hari kita akan kuliah. Kerana kuliah kita di bulan puasa tentulah lebih jauh gandaan pahalanya. Tuan-tuan berada di depan telefon, tuan-tuan berada di depan TV tuan-tuan. Ada satu sahabat dia kongsi dengan saya, dia kata dari Langkawi, dia telefon, dia kata mungkin ada orang tak tahu kan. Dia kata dia pakai telefon yang connect ke TV. Tuan-tuan boleh connect ke TV, jadi gambar tu besar. Dia pakai sistem sound, dia kata speaker dia sedap, jadi pakat ikut kuliah macam kuliah duk ikut di masjid. Saya dulu pergi masjid, saya dulu bagi kuliah di surau, tapi hari ni saya berkuliah di rumah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana saya sedang berlari dengan masa kehidupan yang makin sempit.
masa yang semakin singkat, di mana ketika saat ini pun ada yang sedang bertarung dengan mati. Pada saat saya bercakap ini, ada yang sedang melalui sakaratul maut. Pada saat ini, ada yang baru saja meninggal dunia, pergi selama-lamanya. Dan satu hari kita pun berada di situ. Sebab itu, tuan-tuan, yang keempat, kata Imam Ghazali dalam kitab itu, dia kata, jangan tinggalkan merenung diri. Merenung diri, tuan-tuan. Siapa yang dia duduk renung diri dia muhasabah. Kita panggil apa? Merenung diri, muhasabah lah, tuan. Ni ubat stres. Baca Quran ubat stres, zikir ubat stres, ya. Doa ubat stres, merenung diri ubat stres. Kan? Sebab apa? Sebab bila kita merenung diri, kalau kita salah, kita minta ampun. Awak, kita suci ke, tuan-tuan? Saya nak tanya, tuan-tuan. Kita sombong dengan siapa? Kita sombong dengan Allah. Allah tahu segala-galanya. Kita tak bercakap lagi, Tuhan tahu dah. Dalam hati kita Tuhan tahu dah. Takkan kita ni tahu semua? Takkan kita ni sempurna? Takkan kita ni tak pernah ada dosa? Kita semua manusia berdosa. Jadi bila kita muhasabah, kita akan minta ampun. Nabi kata, ayyuhan nas, hai manusia, tubu ilallah. Taubatlah kamu kepada Allah. Nabi tak kata takat taubat kamu pada Allah, tuan-tuan. Nabi kata, fa inni atubu ilallahi fil yaumi. Maka sesungguhnya aku ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atubu ilallah, aku bertaubat kepada Allah mi'ata marrah fil yaumi mi'ata marrah au kama qala. Dalam riwayat yang lain disebut sebagai aksar min sab'ina marrah, 100 kali. Riwayat lain kata lebih daripada 70 kali. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah, saya nak turun dah sebab dah 48 minit. Kuliah kita pun dah lebih daripada 1 jam. Saya ingat 1 jam cukup. Kalau dalam Ramadan nanti, saya ingat boleh juga kita ulang, kita berkuliah setiap hari, tetapi kita akan kecilkan mungkin masanya, tengok pada keadaan nanti. Tetapi saya elok untuk landing, untuk turun ke bawah. Jom kita tengok balik apakah diri kita sedang stres hari ini, macam mana dengan komunikasi kita dalam keluarga kita sebagai ayah, macam mana kita dengan anak-anak kita sebagai anak, macam mana kita dengan ibu ayah kita sebagai suami, macam mana kita dengan isteri kita. Jom kita buat pembetulan. Penting, hati kita mesti baik. Hati baik, semua orang sayang. Yang penting bukan sayangnya manusia, tapi sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, tuan-tuan. Jadi buka tangan kita, tuan-tuan. Kalau mak kita, ayah kita masih ada, hari-hari cari redha mereka. Saya tahu, tuan-tuan, ada mak ayah yang sedang tersangkut, ya, tak boleh anak-anak balik jenguk. Depa pun tak boleh pergi tengok anak-anak, ya. Tapi kita ada teknologi yang boleh kita gunakan, ya. Telefon mak kita, ayah kita hari-hari, minta mereka doakan kita, okey? Minta ampun kepada mereka atas kesilapan dan kesalahan kita, ya. Kalau kita jadi isteri, carilah redha suami kita. Kita jadi suami, selalu maafkan isteri. Bila isteri minta maaf kepada suami, suami juga minta maaf kepada isteri. Kita jadi ibu bapa, selalulah minta doa untuk anak-anak kita. Selalulah berikan restu kepada mereka. Jangan sumpah siapa pun daripada anak-anak kita. Nampak, tuan-tuan? Siapa hatinya suci, hatinya bersih, dialah akan memperolehi sebanyak-banyak ketenangan yang sebenarnya dicari dan dikejar oleh kita, ya. Siapa yang hati dia baik, nanti kita akan sebut dalam sambungan nanti. Saya ingat kita akan sambung lagi dalam tajuk ini. Kita boleh namakan sebagai di antara syurga yang disegerakan adalah memiliki hati yang tenang, jiwa yang lapang, hati yang kosong daripada segala mazmumah yang dibenci, hati yang penuh dengan segala mahmudah yang terpuji. Saya akan selepas nanti saya akan bagi doa, tuan-tuan. Untuk doa itu kita akan kupas nanti dalam kuliah kita pada jam 3 hari esok Ahad, hari Isnin. Jam 3 hari Isnin kita akan berkuliah. Saya akan kupas doa itu, iaitu doa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita,
Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal, sebagai doa yang menjauhkan diri kita daripada stres. Salah satu daripada maknanya. Kita akan kupas panjang lebar nanti dalam kuliah kita hari Isnin yang akan datang. Hadza wa billahi at-taufiq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ibzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. وجعلنا من الناجحين الفائزين في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والأذى والظلم والفتن ما ظهر منه وما بطن. اللهم ارزقنا ذرية طيبة وأولادا صالحين عالمين حافظين قارئين مطيعين مغفورين من الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم كما بلغتنا رجب وشعبان فبلغنا رمضان فبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang baik daripada Allah, salah silap itu kelemahan saya sendiri. Kita jumpa lagi tuan-tuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.